cikgu muliakan. Kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersiaran lagi pada hari ini dalam program tuition online Perlis Mengaji pada hari ini yang telah pun memasuki fasa keempat dan merupakan hari pertama kita bersiaran pada hari ini dan sempena Perintah Kawalan Pergerakan PKP kita yang telah pun dilanjutkan. Baik, sidang penonton sekalian, siaran ini dikuasakan oleh MAIP dan JAIP dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Tahniah dan sekalung penghargaan atas usaha murni pihak jawatan kuasa program ini yang telah menyediakan satu platform yang pembelajaran secara maya yang terbaik kepada anak-anak pelajar di luar sana sempena penangguhan sesi persekolahan kita ekoran penularan COVID-19. Teruskan duduk diam-diam di rumah, kita jaga kita bersama-sama, kita memutuskan rantaian coronavirus. Dan teruskan setia bersama cikgu sehingga ke akhir siaran. Baik, pada hari ini kita teruskan lagi bersiaran bersama saya Cikgu Mat Nizam bin Haji Pin, guru Bahasa Melayu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Said Ahmad untuk slot Bahasa Melayu SPM. Baik, anak-anak pelajar yang cikgu kasihi sekalian, slot pagi ini akan membincangkan dan memfokuskan penulisan karangan bahagian B, kaedah menganalisis soalan dan teknik menjana idea dengan gramatis. Kaedah ini merupakan satu lagi inovasi yang telah cikgu hasilkan dalam PDPC bagi membantu anak-anak didik cikgu dalam usaha memahami tajuk atau soalan dan seterusnya dapat menghasilkan atau menjana idea karangan dengan baik. Baiklah, untuk hari ini cikgu sebenarnya akan menyambung pembelajaran kita 2 hari yang lepas. Masih anak-anak pelajar ingat, pada Isnin lepas cikgu telah berkongsi teknik pengolahan idea atau cara untuk huraikan isi-isi karangan menggunakan aplikasi Tok Husin. Baik, bahagian pengolahan isi karangan cikgu mulakan dahulu kerana aspek tersebutlah menyumbang banyak markah untuk keseluruhan karangan kita. Baik, untuk hari ini cikgu akan lebih menekankan aspek kemahiran menganalisis soalan serta membina atau menjana isi karangan sahaja ya. Berdasarkan tajuk atau soalan dengan gramatis. Cikgu rasa dua aspek ini juga tidak kurang pentingnya dalam kita nak menghasilkan sebuah karangan yang bermutu dan cemerlang ya pelajar. Fenomena ini juga kerana jika anak-anak pelajar tidak pandai untuk menganalisis soalan dan membina idea isi-isi penting, makanya karangan yang kita hasilkan nanti akan tergelincir atau tersasar dari kehendak sebenar soalan. Baik, ya. Moga di akhir pelajaran nanti murid-murid bolehlah menganalisis soalan ini, tajuk-tajuk yang akan cikgu berikan serta dapat menjana idea-idea dengan lebih baik dan sistematik. Baik, anak-anak pelajar, sebelum cikgu meneruskan pelajaran kita seterusnya, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, standard kandungan pelajaran kita hari ini 3.4, menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Baik, standard pembelajaran kita hari ini 3.4.1, menulis kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting secara terancang.
Baik, kita tengok apa objektif perkongsian ilmu kita pada hari ini. Baik, uh, diharapkan pelajar atau murid dapat yang pertama menganalisis soalan atau tajuk karangan dengan tepat. Ya, menganalisis soalan. Kita tengok soalan nanti. Kemudian yang kedua diharapkan supaya murid dapat menjana sekurang-kurangnya 3 idea dengan ayat yang lengkap dan gramatis berdasarkan soalan. Gramatis ni maksudnya betul lah dari segi nahu dan tata bahasanya. Ayat yang lengkap. Menjana maksudnya apa? Menjana maksudnya kita menghasilkan, kita memberi, mengeluarkan idea-idea karangan berdasarkan soalan atau tajuk. Okey, baik anak-anak pelajar sekalian. Seterusnya mari sama-sama kita lihat sepintas lalu aspek fizikal bentuk soalan respon terbuka SPM ni atau karangan bahagian B dalam kertas 1 soalan SPM ya anak-anak yang bernilai markahnya 100 markah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi dalam skop diskusi kita hari ini, kita tengok dulu terlebih dahulu sepintas lalu tentang aspek fizikal karangan bahagian B ini. Baik. Dalam soalan kertas 1 bahagian B ini, pelajar dah pun biasa kan melihat soalan ni. Terdapat 5 dimensi yang diambil kira dalam penyediaan soalan bagi bahagian B. Iaitu ada 5 soalan merangkumi yang pertama dimensi diri sendiri ataupun berkaitan soalan tu berkaitan dengan peranan kita sendiri, diri kita sendiri. Okey, soalan yang kedua adalah soalan yang berkaitan dengan dimensi keluarga. Okey, soalan berkaitan dengan keluarga, siapa yang ada dalam keluarga kita, ibu bapa dan adik-beradik kita yang lain lah. Itu dinamakan keluarga. Tapi soalan tu kalau kita duk kaji, kita tengok lebih kepada peranan ibu bapa sebenarnya. Okey, baik, soalan yang ketiga. Soalan ketiga melibatkan dimensi masyarakat atau negara, peranan masyarakat. Okey, baik, yang keempat. Okey, soalan yang keempat adalah soalan yang berkaitan dengan dimensi antara bangsa. Okey, soalan berkaitan dengan penglibatan negara kita dengan serantau ya. Jadi cikgu nak pesan di sini soalan 4 ni anak-anak kena berhati-hatilah. Kalau orang kata kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Sebab soalan antarabangsa ni memerlukan pengetahuan kita yang luas tentang dunia luar. Jadi kalau anak-anak membaca dengan banyaklah, mendapat maklumat, informasi berkaitan dengan isu-isu antarabangsa, bolehlah berjinak-jinak dengan soalan 4 ini. Kalau pengetahuan kita terhad saja, takat dalam negara kita saja, cikgu rasa soalan 4 ni anak-anak abaikanlah. Itu nasihat cikgu saja. Kalau nak teruskan, tak ada masalah. Okey, baik. Soalan yang kelima ialah berkaitan dengan kesusastraan ataupun Komsas. Okey, itu 5 soalan yang selalu ditanya, disoal dalam karangan respon terbuka atau karangan bahagian B kertas 1. Ingat ada 5 dimensi, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara, antarabangsa dan kesusastraan. Baik, seterusnya kita tengok keperluan soalan. Okey, 5 soalan dikemukakan dan anda perlu menjawab 1 soalan sahaja. Daripada 5 dimensi tadi, 5 soalan, skop soalan tadi, pelajar-pelajar hanya pilih 1 soalan sahaja. Sebanyak 100 markah diperuntukkan untuk karangan bahagian B ni ya. Ingat nilainya 100 markah, banyak tu. Jadi anda perlu menjawab soalan ini dalam masa yang dicadangkan iaitu 1 jam setengah.
Maksudnya kamu jawab dalam set masa dalam 90 minit sahaja. Sebab selebihnya kita nak jawab bahagian A yang bernilai 30 markah. Bahagian A tu cikgu nasihatkan cuma ambil masa dalam 45 minit sahaja. Jadi 45 minit campur 90 minit, cukuplah masa kita jawab 1 jam 30 minit ya, 1 jam setengah. Baik, panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 350 patah perkataan. Ingat bagi lebih 350 patah perkataan. Jangan tak cukup, kalau tak kurang daripada 350, peluang kita nak dapat peringkat kepujian atau cemerlang tu susah. Jadi kena lebihkan patah perkataan anda. Tu pentingnya bahagian pengolahan idea karangan. Baik, seterusnya terdapat dua bentuk soalan yang disoal, iaitu karangan berformat dan karangan tidak berformat. Ingat ada dua bentuk soalan ni disoal ada dalam 5 soalan yang diuji, iaitu berformat, tidak berformat. Okey, karangan berformat contoh seperti surat kiriman rasmi, menulis laporan, berita, pidato, syarahan. Okey, itu soalan yang berformat. Yang tak berformat macam perbincangan, yang biasa-biasa tu saja ya. Jadi anak-anak pelajar kena faham, tahu sama ada soalan tu karangan memerlukan dia berbentuk berformat ataupun tidak berformat. Okey, baik, sedikit berkaitan dengan ciri-ciri karangan cemerlang. Sesebuah karangan yang cemerlang harus memenuhi kriteria-kriteria yang berikut. Yang pertama, sekurang-kurangnya menulis 2 ungkapan menarik seperti peribahasa, hadis, cogan kata, kata-kata orang ternama, pantun dan seumpamanya. Mestilah ada dalam perenggan huraian kita tu, sekurang-kurangnya ada ungkapan menarik ni. Okey, seterusnya sekurang-kurangnya terdapat 2 variasi ayat seperti ada ayat tanya, ayat majmuk, ayat aktif, pasif dan seumpamanya. Ayat jangan buat ayat penyata saja daripada awal sampai habis. Tak ada variasi ayat yang kita pelajari itu tak dimasukkan. Jadi pentingnya ada variasi kepelbagaian ayat ini. Baik, seterusnya sekurang-kurangnya terdapat 2 kosakata berdarjat tinggi. Okey, kita kena guna istilah ataupun perkataan-perkataan yang dikatakan yang berdarjat tinggi yang boleh kita dapat markah kalau kita menggunakan kosakata begini. Okey, contoh di sini seperti maca pada ini, anjakan paradigma, menggambling, sinergi dan sebagainya. Okey, contoh saya cikgu bagi sini, kalau kita duk guna bahasa biasa kan, kesan. Kita duk guna kesan. Jadi kita ubah daripada kosakata yang lebih berdarjat tinggi sikit, kesan tu sama masuk dengan impak. Atau kita guna perkataan natijah. Tu lebih orang kata kita ada kosakata yang lebih baik. Okey, seterusnya 5 perenggan isi mesti terdiri atau terbina dalam perenggannya yang tersendiri dengan huraian dan pengolahan yang mantap. Okey, kalau kamu buat 5 isi, kamu nak menulis 5 isi, okey, kamu buat 1 isi 1 perenggan. Jadi ada 5 perenggan isi, ada 1 perenggan pendahuluan, ada 1 perenggan penutup. Jadi ada 7 perenggan. Baik, setiap ayat yang ditulis mesti mempunyai subjek dan predikat yang lengkap. Baik, setiap binaan ayat yang kamu bina tu mesti ada 2 bahagian ni, iaitu subjek dan predikat, supaya ayat yang kita bina tu tidak rasa macam dia tergantung. Ya. Okey, baik. Seterusnya ialah tulisan kemas, bersih dan selesa dipandang. Ni yang biasa saja kan. Untuk nak menghasilkan karangan yang bermutu cemerlang. Okey, seterusnya kita tengok sedikit kelemahan calon dalam penulisan. Okey, yang pertama gagal mengarang mengikut jumlah kata yang dikendaki. Unsur 350 lebih, ada yang buat 100 ataupun 200 patah perkataan sahaja.
Kemudian mampu menulis 7 perenggan, tetapi setiap perenggan tidak seimbang. Perenggan pertama 2 baris, perenggan kedua buat 7 baris, perenggan ketiga buat 4 baris. Kita nampaklah ketidakkeseimbangannya. Calon menggunakan peribahasa yang tidak sesuai. Okey, masukkan peribahasa dengan situasi ayat yang sebelum tu tak relevan. Kemudian kosakata yang digunakan terhad, umum, biasa-biasa saja. Jadi itu yang penting nak cemerlang, guna kosakata yang berdarjat tinggi. Contoh macam cikgu kata tadi, lah biasa kesan kan kita guna. Okey, cuba tukar kepada perkataan natijah, impak atau implikasi. Baru nampak dia gah sikit kan. Okey, baik, mulakan ayat dengan salah menggunakan itu. Guna itu ini di hadapan ayat. Jadi pentingnya penanda wacana. Kita nak memulakan ayat supaya pertautan antara ayat dengan ayat tu tersusun, terjalin dengan kemas dan mantap. Sebenarnya idea tidak menunjukkan kematangan calon dan menghuraikan dua isi dalam perenggan yang sama. Ingat satu isi dalam perenggan yang tersendiri. Jangan gabung-gabungkan isi. Dan seterusnya, calon terlupa menulis ayat penegas kesimpulan dalam setiap perenggan isi. Okey, baik. Seterusnya, untuk fokus hari ini, bagaimana kita nak kuasai cara menganalisis soalan. Okey ya. Kita tengok di sini ada 3 perkara penting dalam bahagian analisis soalan. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti tema soalan. Okey, tema tu apa maksud dia? Perkara pokok yang mendominasi dan dominan yang menjadi tunjang soalan tersebut. Tema ini penting apa sebab dia? Baik ya, kepentingan tema dalam satu-satu soalan atau tajuk itu ialah perkara atau hal inilah yang perlu pelajar-pelajar tulis dalam bahagian pendahuluan karangan. Jadi, tema ini penting untuk kita hasilkan perenggan pertama atau perenggan pendahuluan kita. Okey, ada setengah pelajar cikgu tertanya-tanya, cikgu, dalam bahagian pendahuluan ni nak tulis apa? Baik, hari ini cikgu jawab. Dalam bahagian pendahuluan karangan, pelajar-pelajar perlu huraikan tema soalan sahaja. Gunalah pendekatan atau kaedah murid yang biasa menulis bahagian pendahuluan ini. Ada macam-macam cara kan nak tulis bahagian pendahuluan. Jadi dalam bahagian perenggan pendahuluan ini hanya cerita tema sahaja. Bagi takrifan atau definisi dia. Kaitkan dengan situasi hari ini atau masa lampau. Kemudian bagi pandangan kamu dan buat ayat persoalannya. Ingat, dalam bahagian pendahuluan jangan pening-peningkan kepala anda. Huraikan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan tema soalan sahaja ya. Tulis dalam 6-7 ayat. Jangan masukkan isi-isi karangan ya dalam bahagian pendahuluan. Macam mana nak kenal pasti itu tema? Dalam soalan ya. Baik, hari ini cikgu kongsikan petulnya. Biasanya tema, kita nak kenal pasti tema dalam soalan tu, perkataan itu banyak kali diulang dalam soalan. Maksudnya lebih daripada sekali lah diulang dalam tajuk atau soalan tu. Tengoklah perkataan mana yang banyak kali diulang, itulah temanya. Baik, itu pun kalau dalam soalan tu memang terdapat 2 kali ulangan. Nanti kita tengoklah contoh selepas ni cikgu akan tunjuk tajuk dia dan kita kenal pasti tema. Tapi kalau setengah-setengah soalan tu temanya tak diulang, fokuskan pada perkara pokok lah, atau persoalan terpenting yang ditanya dalam tajuk atau soalan tersebut. Okey, baik. Itu berkaitan dengan tema. Kemudian yang kedua ialah kumpulan sasaran. Aspek yang kedua penting ialah kumpulan sasaran ya. Ya, ataupun subjek yang akan menjadi siapa orang yang bertanggungjawab yang nak melakukan isi kita nanti. Okey, kenal pasti kumpulan sasaran ya ataupun subjek soalan tersebut. Okey, kumpulan sasaran ni
kamu tengoklah kalau dia dalam soalan tu dia tanya peranan anda. Jadi sasaran dia ialah saya, kita lah kan. Kalau peranan ibu bapa, isi kita berkaitan dengan ibu bapa lah. Jangan kamu huraikan peranan kerajaan pula. Kalau kita jana idea soalan peranan saya, tiba-tiba kamu masukkan peranan keluarga, maka tersasarlah karangan kita. Jadi itu penting nah, kita kena tahu siapa sasaran subjek ayat tersebut. Baik, yang ketiga, kehendak atau tugasan soalan. Hal ini juga penting ya pelajar-pelajar untuk kita pastikan idea karangan yang kita jana itu tidak terpesong. Kalau kita tidak pasti kehendak atau tugasan soalan, menyebabkan karangan kita hasilkan nanti tidak cemerlang atau berkualiti. Tugasan soalan tanya usaha, tetapi kita hurai tentang faedah atau kesan dia. Maka rugilah kita. Jadi itu sebab pentingnya memahami kehendak atau tugasan soalan tersebut. Jadi di sini ingat anak-anak pelajar, ada 3 perkara penting dalam bahagian analisis soalan atau tajuk. Yang pertama, kenal pasti tema. Yang kedua, kenal pasti sasaran atau subjek dia. Dan yang ketiga, fahami kehendak atau tugasan soalan. Okey, dapat 3 ni, insya-Allah karangan yang anda hasilkan berada dalam landasan yang betul. Maksudnya tidak tersasar. Baik, untuk 3 aspek ni, cikgu cadangkanlah ni. Cikgu dah aplikasi kepada anak-anak murid cikgu. Untuk tema kita bulatkan. Untuk kumpulan sasaran subjek tu kita highlight, kita tebalkan sikit. Yang ketiga, untuk kehendak atau tugasan soalan ni kita garis di soalan tersebut. Baik, kita tengok contoh dia ya. Okey, soalan dia. Berkaitan dengan dimensi diri. Semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Sarankan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda. Baik, macam mana kita nak analisis soalan ni? Ingat 3 perkara yang cikgu sebut tadi. Kenal pasti tema, kenal pasti sasaran, subjek, dan kenal pasti tugasan atau kehendak soalan. Baik, cikgu dah bagi tadi untuk tema dalam soalan ni, cikgu kata dia biasanya lebih daripada 1 kali diulang kan. Cuba tengok dalam ayat ni, perkataan apa yang diulang 2 kali. Okey, untuk tema simbol dia apa dia? Cikgu bagi tahu tadi bulat. Kita bulatkan tema ya. Okey, jadi tema di sini nampak tak 2 kali diulang tu ialah semangat patriotisme. Jadi kita bulatkan perkataan semangat patriotisme. Ini menunjukkan tema soalan kita. Okey, seterusnya kita garis apakah tugasan atau kehendak soalan ni. Okey, di soalan ni ialah, okey maaf cikgu terlajak garis, saran tu kamu potong kamu cuma garis langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda. Okey, itu tugasan dia. Apa pentingnya tugasan ni? Tugasan ni penting untuk membantu pelajar-pelajar menjana idea selepas ini. Baik, siapakah sasaran dalam soalan ni? Subjek dia. Okey, subjek dia ialah diri anda. Jadi peranan siapa di sini? Peranan anda, peranan kamu. Jadi dalam nak membuat isi nanti, subjek dia kamu mula dengan saya lah. Kalau 3 isi, saya 3 kali. Kalau 5 isi, saya. Jangan buah ibu bapa, kerajaan dan sebagainya. Okey, baik. Boleh faham lah? Ini salah satu kaedah kita nak menganalisis soalan. Okey, kita tengok soalan kita yang kedua. Ini soalan berkaitan dengan dimensi keluarga. Kempen galakkan membaca yang dijalankan saban tahun masih gagal untuk menjadikan budaya membaca sebagai amalan hidup masyarakat di negara ini. Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan membaca. Jadi kenal pasti tema dia dulu ya anak-anak. Apa tema dia? Okey,
Okey, cikgu kata tadi tema diulang 2 kali dalam soalan. Apa yang 2 kali diulang tu? Perkataan apa? Perkataan membaca. Okey, jadi kita bulatkan perkataan membaca. Okey, membaca ataupun budaya membaca kita jadikan sebagai tema soalan tersebut ya. Jadi membaca ni kamu hurailah dalam bahagian pendahuluan. Cerita tentang membaca, budaya membaca sahaja satu pangkat. Okey, baik, tugasan dia. Okey, tugasan dia ialah tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk budaya membaca. Cikgu pun telah huraikan ni, kamu potong ya. Perkataan huraikan tu ambil tanggungjawab, garis tanggungjawab sesebuah keluarga sampai budaya membaca saja. Itu tugasan dia. Jadi siapa sasaran atau subjek soalan ni? Iaitu peranan siapa? Peranan keluarga. Jadi subjek kamu dah tahu, tugasan dah kamu tahu, tema pun dah kamu kenal pasti. Okey, baik. Seterusnya kita tengok soalan berkaitan, soalan ketiga berkaitan dengan dimensi masyarakat. Baik. Soalan dia, semangat kejiranan merupakan wahana untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Huraikan usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, baik ya. Tadi kita tengok dah soalan berkaitan dengan diri sendiri, dimensi diri. Yang kedua berkaitan dengan keluarga. Ni soalan yang ketiga, soalan dimensi masyarakat berkaitan dengan peranan masyarakat. Okey, baik. Boleh kenal pasti 3 aspek penting dalam kita nak menganalisis soalan atau tajuk ni. Ingat lagi nah, yang pertama kenal pasti tema, yang kedua sasaran dia atau subjek dia, dan yang ketiga kita kena kenal pasti apakah tugasan soalan ni, apakah kehendak soalan ni. Baik, tengok perkataan apa yang diulang banyak kali, itulah tema dia. Apa dia di sini yang kamu nampak? Perkataan semangat kejiranan. Baik, kita bulatkan perkataan semangat kejiranan. Ingat, semangat kejiranan merupakan tema persoalan dominan dalam tajuk karangan yang ni ya. Okey, seterusnya kita kenal pasti apakah tugasan atau kehendak soalan ni. Okey, baik ya, tugasan dia ialah usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, cikgu pun tergaris juga nah perkataan huraikan tu. Sepatutnya tak payah yang tu. Kamu garis daripada usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia sahaja nah. Itu adalah tugasan ataupun kehendak soalan. Okey, jadi sasaran dia di sini siapa? Siapa subjek soalan ni? Okey, ialah peranan masyarakat. Jadi bila kamu nak menjana idea untuk soalan ni, untuk isi-isi dia, kamu bagilah tentang peranan masyarakat. Masyarakat sahaja. Jangan bagi peranan lain. Kalau kamu masukkan peranan ibu bapa, peranan saya, peranan kerajaan, media massa, habis. Terpesong karangan kamu. Jadi pentingnya di sini untuk kita menganalisis satu soalan atau tajuk tu, kita ambil kira 3 aspek yang cikgu cakap tadi. Ingat balik apa dia aspek dia? Yang pertama, kenal pasti tema. Yang kedua, kamu kenal pasti sasaran dia. Dan yang ketiga, kamu kena kenal pasti tugasan atau kehendak soalan. Baik, kalau tiga-tiga tu dapat kamu kuasai, insya-Allah karangan kamu berada dalam landasan yang betul. Okey, baik, ni cikgu tunjuk contoh soalan yang berkaitan dengan dimensi antara bangsa. Okey, kamu boleh tengok dan kamu boleh buat analisis 3 aspek penting yang cikgu kata tadi nah, tema, sasaran dan kehendak
soalan. Okey, ni soalan berkaitan dengan dimensi antarabangsa. Baik, soalan yang kelima cikgu kata tadi adalah berkaitan dengan Komsas. Soalan berkaitan dengan dimensi Komsas. Ni contoh soalan dia. Okey, karya sastra seperti novel yang diadaptasi dalam bentuk drama dan filem memberikan banyak manfaat kepada pelbagai pihak. Jelaskan. Okey, baik, kamu try buat 3 aspek penting dalam analisis soalan. Tema, sasaran dan kehendak soalan atau tugasan. Okey, dan cikgu minta kamu buat simbol lah, 3 simbol tadi. Untuk tema kamu bulatkan, untuk tugasan kamu garis saja, dan untuk sasaran subjek dia kamu highlight bagi nampak terang. Okey, baik. Boleh faham nah? 3 aspek penting dalam bahagian analisis soalan. Baik, seterusnya kita pergi kepada fokus kita yang kedua hari ini, iaitu menjana idea karangan. Baik, biasa kamu buat tulis berapa isi untuk karangan bahagian B ni. Okey? Ada yang tulis 3, tulis 4, 5, 6. Dan disarankan oleh lembaga peperiksaan untuk menjana idea karangan bahagian B ni, kamu boleh buat antara 3 hingga 6 isi. Baik, setelah kita faham dan buat analisis soalan, sekarang tiba masanya pula kita lihat dan bina ayat idea, ayat isi karangan kita berdasarkan soalan atau tajuk pilihan kita. Tadi cikgu kata ayat idea yang dihasilkan mestilah lengkap ya, dengan gramatis. Jangan bina ayat isi secara tergantung atau maksudnya tidak kesampaian. Kalau binaan ayat idea yang kita jana tidak lengkap, akan turut menjejaskan markah keseluruhan karangan kita. Baik, di sini cikgu kongsikan sedikit tips atau kaedah bagaimana nak menghasilkan isi karangan yang lengkap dan gramatis. Ini juga satu inovasi yang cikgu buat dan cikgu telah ajarkan, aplikasikan kepada anak-anak murid cikgu. Alhamdulillah lah, mereka dah dapat menguasai dan dah pun mengaplikasikannya. Baik, kita tengok macam mana kita nak menjana idea karangan. Okey, baik mula-mula cikgu ajar pelajar-pelajar cikgu ni buat jadual untuk mudah faham. Ni step awal lah. Nanti dah lama-lama kamu dah terbiasa buat jadual ni. Untuk menjana idea karangan kita, kita bahagi kepada 2 bahagian. Iaitu yang pertama bahagian subjek dan yang kedua bahagian predikat. Buat kotak 2 nah, bahagian subjek, bahagian predikat. Okey, ingat. Kemudian dalam bahagian subjek ni hanya ada 1 kotak sahaja kita buat, iaitu sasaran atau dimensi dia. Siapa orang yang nak melakukan, bertanggungjawab nak buat benda tersebut. Kemudian ingat dalam bahagian bahagian predikat kita ada 4 kotak yang perlu kita buat. Apa 4 aspek tersebut yang perlu ada dalam bahagian predikat? Yang pertama kita buat kotak kata bantu. Yang kedua kita buat kata kerja aktif. Kata kerja aktif biasanya dalam karangan-karangan yang ada, yang cemerlang sampel-sampel karangan, kalau tak percaya kamu balik cuba baca karangan-karangan yang cemerlang. Biasanya kata kerja aktif yang digunakan untuk isi ialah men dan ber. Imbuhan men dan ber. Kemudian kita buat kotak isi dan yang keempat kotak keterangan. Keterangan ni kita nak bagi penjelasan lebih lanjut tentang isi yang kita hasilkan. Contoh keterangan ni masa, tempat, personal ataupun organisasi. Jadi inilah rangka yang kita nak perlu ada untuk menjana idea karangan. Ingatlah ada 5 perkara. Yang pertama sasaran, yang kedua kata bantu, yang ketiga kata kerja aktif men atau ber, yang keempat isi, yang kelima keterangan. Baik, kita tengok macam mana kita nak buat benda ni. Okey, contoh di sini nah.
Okey, sasaran dia kalau soalan tu berkaitan dengan dimensi diri, kita sasaran saya. Kata bantu. Okey, kata bantu yang ini kamu hafal lah. Mestilah, hendaklah, wajarlah, yang seumpama dengan dia, yang sama maksud dengan dia. Kemudian kata kerja aktif, tengok kalau contoh soalan tersebut berkaitan dengan semangat kejiranan, kita boleh buat, saya mestilah menghormati. Ya, kata kerja menghormati, imbuhan men. Isi dia, kita hormati siapa? Jiran tetangga. Cukup tak buat kat jiran tetangga saja. Kalau kita nak bagi lebih detail lagi, kita mesti masuk keterangan dia sikit supaya ayat yang kita bina tu terhasil dengan lengkap. Jadi, saya mestilah menghormati jiran tetangga tanpa mengira bangsa dan status sosial mereka. Jadi, lengkap ayat isi kita. Okey, seterusnya kalau peranan ibu bapa dan masyarakat. Ibu bapa, okey, kata bantu hendaklah, kata kerja aktif membawa isi anak-anak. Keterangan, ke mana nak bawa anak-anak? Ke pesta buku yang diadakan saban tahun. Okey, untuk nak detail lagi, nak jelas lagi, kita tengok soalan ni. Okey, soalan yang dimensi diri yang tadi, yang kita analisis tadi, semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Sarankan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda. Okey, bagaimana kita nak jana idea berdasarkan soalan ni? Analisis soalan dah kita buat, sekarang kita nak bina 3 isi daripada soalan ni. Baik. Ini contoh yang dah cikgu buat ya. Okey, ada 5 aspek: sasaran, kata bantu, kata kerja aktif, isi dan keterangan. Okey, berdasarkan soalan tadi, ini hasil idea yang dapat kita jana. Okey. Dimensi dia berkaitan dengan peranan anda. Jadi kita tukar kepada saya. 3 isi saya. Jangan buh peranan pihak lain. Okey, saya mestilah menghormati para pemimpin. Pasal apa? Yang berusaha untuk memajukan negara ini. Okey, isi yang kedua, saya hendaklah mencontohi perjuangan tokoh-tokoh. Tak lengkap kan? Tersambung masuk keterangan sikit, yang banyak berkorban untuk memerdekakan negara ini. Dan yang ketiga, saya tidak akan melakukan isi dia perkara-perkara negatif yang bercanggah dengan perlembagaan negara. Okey, nampak? Ayat idea yang kita jana, yang kita hasilkan lengkap dari segi subjek dan predikatnya. Tak nampak dia tergantung. Jadi nak dapat cemerlang, macam inilah keadaannya yang perlu pelajar-pelajar lakukan. Ya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Cikgu skip lah. Yang ketiga. Okey, semangat kejiranan merupakan wahana untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Huraikan usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, baik. Analisis soalan, 3 perkara penting kita dah lakukan tadi, iaitu tema, subjek soalan atau sasaran, dan yang ketiga ialah tugasan atau kehendak soalan. Okey, bagaimana kita nak jana idea ni? Peranan siapa sebenarnya ni? Peranan, dah sasarannya kita nampak dah tadi siapa dia? Masyarakat. Jadi 3 kali masyarakat perlu pelajar-pelajar tulis. Okey, di sini cikgu sudah sediakan isi, dah terjana dah idea dia. Nanti kamu nak lebih memahami dengan lebih lanjut lagi, kamu boleh tambah 2 lagi isi berkaitan dengan peranan masyarakat. Okey, baik, kita tengok yang pertama. Masyarakat, kata bantu dia mestilah. Kata kerja aktif mengadakan. Imbuhan men. Isi dia mengadakan apa? Masyarakat mengadakan aktiviti gotong royong.
Okey, cukup tak sampai kat gotong royong? Rasa macam tak lengkap, tergantung kan? Kita tambah keterangan dia sikit di hujung dia. Jadi, masyarakat mestilah mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan kejiranan masing-masing pada setiap hujung bulan. Nampak? Ayat yang kita bina lengkap. Tidak nampak macam dia seolah-olah tergantung kan? Okey, seterusnya kita jana isi yang kedua, masyarakat hendaklah mengamalkan amalan ziarah menziarahi. Ziarah siapa? Bila kita nak buat tu? Pada setiap masa. Tambah sikit saja. Okey, kamu boleh tambah masa, tempat ataupun apa-apa perkara yang kamu fikirkan sesuai di situ. Okey, baik. Yang ketiga, masyarakat, kata bantu yang kita guna, haruslah. Kata kerja aktif masih lagi imbuhan menganjurkan. Isi dia menganjurkan apa? Majlis rumah terbuka. Bila? Pada setiap musim perayaan. Jadi macam inilah cara kita nak menjana atau nak mengeluarkan isi-isi penting karangan tajuk pilihan kamu berdasarkan tugasan atau kehendak soalan. Boleh faham? Okey, ni contoh biasa yang cikgu dapat daripada pelajar-pelajar cikgu. Kalau biasanya idea yang mereka bina tu nampak macam tergantung. Kamu tengok di sini. 3 contoh cikgu bagi di sini, tajuk yang sama. Okey, dia akan mulakan ayat topik perenggan isi huraian dia. Antaranya ialah mengadakan gotong royong. Titik di situ. Nampak? Ayat dia tergantung kan? Okey, yang kedua, perenggan seterusnya, dia pun dengan yakinnya buat. Selain itu, bertegur sapa. Titik situ, baru dia sambung ayat huraian dia. Isi yang ketiga, di samping itu, mengadakan rumah terbuka. Titik di situ. Nampak tak? Ayat dia tidak lengkap. Jadi, macam mana kita nak lengkapkan ayat ni? Cuba tengok contoh dia. Okey, kita masukkan penanda wacana dia yang cikgu minta kamu hafal siap-siap penanda wacana ayat permulaan dia. Okey, ni pelajar-pelajar yang cemerlang mampu menghasilkan macam ni. Yang kurang tadi kamu tengok macam ni sahaja. Kamu boleh beza sat lagi dua ni, markah yang mana kamu nak bagi banyak. Okey, yang pertama, dari landscape pemikiran saya yang ideal ialah, masukkan subjek dia, masyarakat, kata bantu, sewajarnya. Kata kerja aktif, mengadakan. Isi, aktiviti gotong royong. Keterangan dia, di kawasan kejiranan masing-masing pada setiap hujung minggu. Okey? Dari landscape pemikiran saya yang ideal ialah masyarakat sewajarnya mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan kejiranan masing-masing pada setiap hujung minggu. Tengok, calon yang biasa-biasa yang tadi ni, antaranya ialah mengadakan gotong royong. Okey, isi yang kedua, menyingkap tabir fakta berikutnya. Ni penanda wacana. Kamu kena hafal lah benda ni. Kalau tak hafal, nak main ingat sendiri masa tu, tak akan terjelma lah dalam fikiran dengan kita, kekalutan kita nak fikir ayat apa lagi nak buat kan. Jadi hafal siap-siap benda ni. Okey, menyingkap tabir fakta berikutnya ialah subjek masyarakat. Kata bantu seyogianya. Seyogia ni maksudnya sepatutnya, seharusnya, semestinya menjadikan amalan bertegur sapa, isi dia, keterangan dia sebagai rutin kehidupan tanpa mengira kaum atau status sosial. Okey, yang ketiga, menelusuri indikator seterusnya. Ini penanda wacana. Siapa subjek dia? Masyarakat. Kata bantu, haruslah. Isi dia, menganjurkan majlis rumah terbuka. Keterangan dia, pada setiap kali musim perayaan disambut. Nampak? Ayat janaan isi kita
yang kita nak guna dalam bahagian ayat topik perenggan isi kita semestinya lebih kurang macam ni lah. Baru pembaca pemeriksa baca hasilan karangan kita ni nampak semangat sikit dia nak baca berbanding dengan yang biasa-biasa tadi. Jadi mula hari ini betulkan yang biasa, biasakan yang betul ya, pelajar. Okey, baik. Okey, di sini cikgu bagi sedikit penanda wacana dia untuk kamu nak masukkan ayat isi yang kamu hasilkan tadi. Okey, boleh hafal lah benda ni dan pilih 3 atau 5 bergantung kepada berapa banyak isi yang kamu nak hasilkan. Okey, ini antara penanda wacana ayat topik yang boleh kita gunakan. Okey, baik. Okey, kamu boleh tengok pada pandangan saya, dari landscape pemikiran saya yang ideal, dari horizon pemikiran saya yang seterusnya, menyingkap tabik fata berikutnya, dari tinta kata yang berbeza, dari sudut kodifikasi yang berbeza, dari matra kontra yang berbeza, menelusuri indikator yang seterusnya, ataupun lontaran idea saya yang seterusnya. Setiap ayat topik berbeza penanda wacana. Jangan ulang benda yang sama. Sebab kalau ambil 3 isi, 3 penanda wacana kamu hafal. Kalau nak 5 penanda wacana ni. Gabungkan dengan ayat idea yang kamu bina tadi. Okay, baik, ni antara kosakata menarik yang berdarjat tinggi yang boleh kamu masukkan dalam bahagian huraian isi karangan kamu. Okey, yang biasa dan yang menarik. Okey, contoh. Okey, seterusnya serius tu kita tukar kepada critical, ikhtiar, usaha, kita tukar kepada perkataan prakarsa, seluruh dunia, sarwa jagat, kemuliaan, keluhuran. Okey, macam inilah kita nak guna. Bukan nak buah banyak, sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 kosakata menarik dah memadai. Okey. Okey, baik. Soalan kamu boleh tengok soalan ni dan kamu boleh buat analisis soalan dan jana sekurang-kurangnya 3 idea berdasarkan soalan latihan pengukuhan kita hari ini. Cikgu ambil soalan SPM 2018. Okey, yang pertama, penglibatan dalam aktiviti kurikulum memberikan banyak faedah kepada murid. Huraikan faedah tersebut. 2 dan 3. Kamu boleh cek balik lepas ni dan buat latihan pengukuhan ni supaya isi pelajaran yang kita bincang pada hari ini lekat, tersemat, kukuh dalam fikiran kamu. Baik. Akhirul kalam. Semoga perkongsian ilmu cikgu hari ini dapat memberi sedikit ilmu kepada anak-anak pelajar dan seterusnya memberi sedikit inspirasi untuk anak-anak lebih menguasai kaedah untuk menganalisis soalan dan seterusnya kaedah menjana idea karangan. Semoga kalian dapat menulis karangan yang berkualiti dan cemerlang. Terima kasih kepada semua anak pelajar dan audiens tidak kira di mana anda berada kerana terus dan sudi menyantuni segmen santai ilmu kita pada hari ini. Mohon maaf andai ada terkurang di mana-mana. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada ilahi dan kekilafan itu datangnya dari kelemahan cikgu sendiri. Baik, anak-anak pelajar, teruskan belajar dan menimba ilmu secara atas talian walau kita berada dalam fasa PKP yang panjang ini. Henry Ford, saya memetik kata-kata dia pernah berkata, seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Renung-renungkan dan fikir-fikirkannya lah.
Baik, akhir kata dari cikgu. Di kesempatan ini, cikgu mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar guru di mana pun berada. Terima kasih cikgu yang akan disambut pada 16 Mei ini dengan temanya Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Baik, hashtag bersama kita memerangi pandemik COVID-19. Duduk di rumah, kita jaga kita. Baik, sekian dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.